radhiyallahu anhum wa radu anhu. Barulah Allah memberi redha kepada mereka, meredai mereka, dan mereka meredai Allah Subhanahu. Antara syarat Allah ialah kita boleh mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para, sebab jemu bakal orang-orang lama 50 kali dia dengar cerita hijrah, tapi dengar semua tak bercelaru. Ada fakta yang sengaja diputar belik. Setengah anak-anak kita, dia bukan berguru dengan kitab-kitab, bukan berguru dengan alim ulama. Kadang-kadang tok guru dia ialah Yahoo, Google, internet. Di dalam internet yang umum itu semuanya benar, belum tentu dengan internet. Kemudian dia anggap betul, akhirnya dan roh ni bagaimana kita boleh keliru jirin. Kita sebut pelarian dalam bahasa Arab al-laji'in. Pelarian ni lain. Kita pun ayalah juga. Yang sebenarnya tak layak diguna ya harfun nida. Tapi Nabi lain dia guna ya. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil. Ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Oleh kerana Allah nak panggil Nabi roti aktsaruhum la yaqilun. Nabi di belakang bilik-bilik rumah Nabi, tepi Masjid Nabawi. Dia panggil weh siapa panggil saya dia. Allah Taala kata orang dak memanggil lagu ni kepada Nabi la ya berhala ni depan Kaabah. Minum arak supaya minum air teh. Balah ni hijau dia balah. Nabi mengasihkan diri, akhirnya Allah Taala menyampaikan wahyu pertama. Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad. Baca. Iqra, baca. Qari'in, saya tak tahu membaca. Lalu dia peluk. Malaikat Jibril peluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu. Jadi isteri dia yang bagus ni menenangkan Nabi. Dia kata jangan bimbang. Abangnya kamu ni suka, kamu ni buat baik, memberi makan orang. Gija Waraqah bin Naufal ketika itu Waraqah dah tua dah. Dia kata hadzal namus alladhi nazala bihi Musa. Inilah Jibril namus yang turun bawa wahyu kepada Nabi Musa. Tetapi Nabi tidak melarikan diri, kerana Nabi ada tugas dan tanggungjawab yang dia kena laksanakan. Itu sebab pertama kita tak boleh panggil dia pelarian. Sebab dia jenis tak lari. Pelarian ni hak lari, hak jenis lopak. Duk molek-molek jemaah Islam lopak ke lain, itu pelarian. Ikut
perut unta gitu atas belakang Nabi, tok atas tekak Nabi ni. Gak perut unta ni besar seperti perut kubah. Nabi nak bangun tak boleh. Nyak nak ke Nabi nya pulau nak macam-macam lah. Kalau Nabi nak lari lama tu. Tapi Nabi tak lari. Sebab dia bukan pelarian. Nabi tak lari. Bahkan Nabi meminta para sahabat baginda untuk mencari tempat yang baru yang boleh mengamalkan Islam, tapak baru untuk dakwah Islam. Tahun kelima Nabi berdakwah, sudah mula Nabi minta sahabat dia ni hijrah ke Habasyah. Hijrah pertama ni bukan ke Madinah, ke Habasyah. Habasyah ni mana? Bawah pada negara Sudan, Afrika. Jauh ke dekat? Jauh. Payah ke mudah? Payah. 3 kali pergi Madinah. Dekat dengan 2000 kilo. Daripada Mekah nak ke Sapa ke Ethiopia ni, Sudan. Kalau kita orang rupa 2000 tak pergi lagi. Oleh kerana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dia pergi. Dan Nabi ni dia pilih ketua rombongan Ja'far bin Abi Talib, Uthman ibn Affan, orang-orang yang hebat yang hijrah ke sana. Ada yang 2 kali hijrah untuk mencari tapak bagi menyuburkan Islam. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lari daripada Mekah ke Madinah. Bukan jenis lari. Nabi suruh sahabat pergi hijrah dulu. Sahabat-sahabat dia hijrah. Kalau kita lah ni tak ada ayah berat ni. Kalau dia mau berasa gerak duduklah kawan nak pergi dah. Tak. Tapi Nabi SAW tidak. Yang ketiga, Nabi ni bukan pelarian. Amo nak dalam sikit ni takut ada orang yang tak faham boleh. Nak, terutama orang baru. Yang ketiga, tak boleh kata Nabi pelarian kerana Nabi ni ketika mana dia berdakwah setiap tahun, orang Mekah, orang Madinah mari, orang Yaman mari, Nabi membentangkan Islam. Aslim taslam. Masuk Islam lah kamu selamat. Jadi ada golongan yang menerima, ada yang menolak. Nabi telah membentangkan Islam kepada Muhajirin, kepada Ansar, Aus dan Khazraj, 2 kabilah besar di Madinah pada masa itu. Kabilah ni kabilah besar lah, dua-dua ni. Dia banyak kabilah, tapi baloh semua. Baloh tetok tikar, mati anak jantan. Bini dia pun beranak pula. Usaha jantan ni pun royak pula. Kena ingat, adik abang mula mati dah. Puak lah kataknya. Tak kira tak si balah. Balah siapa balah beratus tahun. Aus dan Khazraj. Kabilah besar ada balah, mari puak minoriti hidup di Madinah, orang Yahudi, dia dapat menguasai ekonomi Madinah. Ni dekat-dekat dengan berlaku pak kita lagi tu. Ada kadang-kadang orang kita ni duk balas sama sendiri, mari orang luar, ekonomi dia kuasai. Berlaku dah zaman Nabi. Tapi kita boleh tengok lepas ni saya akan sebut insya-Allah lagu mana Nabi membuat pemulihan ekonomi yang telah rosak dikuasai oleh golongan orang luar mari kuasa ekonomi. Pasar orang luar jual, telaga pak ambil air pun orang Yahudi jual di Madinah. Tapi Islam ada kaedah dia.
Bila Aus Khazraj ni mari, Nabi temu, Nabi orang Islam. Akhirnya puak dia nak terima. Sebab puah dia dah balah lama dah. Dia nak terima Islam. Lalu Nabi buat perjanjian. Perjanjian dia panggil Bai'atul Aqabah. Aqabah ni mana? Di Mina, Mina. Pak kita melontar. Nah, Jamratul Aqabah. Perjanjian ni secara sulit senyap-senyap. Sepertiga malam sebelum subuh, sekitar pukul 3 pagi. Takut orang tahu. Ni Nabi berdakwah siapa tahap tu. Pukul 3 pagi. Panggil orang royak Islam. Kemudian berlaku tahun depan Baitul Aqabah yang kedua. Ni 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Di situlah orang Madinah telah mula kenal Islam sebab Nabi dah hantar pendakwah-pendakwah para sahabat dia lebih awal. Jadi orang Madinah ni dia tanya Nabi. Nabi kata kita kena berikat molek lah. Berikat molek. Kalau saya pergi ke Madinah, dulu nama Yasrib, adakah puak tuan-tuan ni boleh jaga saya? Sebab Nabi pergi ke Madinah ni dijemput oleh orang Madinah, bukan pelarian. Nabi dijemput. Sehingga berlakulah terma perjanjian Baitul Aqabah yang kedua. Nabi kata ginilah, bila aku hina qadimtu ilaikum, bila aku sampai kepada kamu, kamu kena jaga aku mimma tamna'una bihi. Pok kita ni boleh ke apa? Bila kita jaga Nabi, Nabi kata falakumul jannah, kamu akan dapat syurga. Dia faham syurga, bunyi syurga tak apalah. Kita bunyi syurga ni dengung, tak apa nampak lagi. Jadi Nabi bukan pelarian, Nabi dijemput oleh orang Madinah. Itu hujah yang ketiga. Ya kepak, bila Nabi nak sampai Madinah ni, orang-orang Madinah sambut Nabi. Anak-anak, budak-budak ni berjujuk tepi-tepi bukit ni, termasuk wanita-wanita, anak-anak ni sambut Nabi. Kalau pelarian orang sambut ke tak? Dak imigresinya mari, polisnya mari, ada askar jaganya pula. Kabar-kabar tak ada siapa, lemah tengah laut. Tu pelarian. Bila Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, Nabi disambut oleh orang-orang Madinah. Bila Nabi disambut, Nabi bukan pelarian. Mereka jemput Nabi. Bila sampai mereka sambut Nabi. Kita biasa dengar kan, boleh-boleh makluk. Nah, ada ni nasyid-nasyid sambut Nabi yang diriwayatkan di kitab Sirah Ibn Hisam. Dia kata orang ni pakat bernasyid. Nasyid sambut Nabi tu. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Tu sambut Nabi. Gapo dia tu? Orang Madinah telah sebut Tala'al badru alaina, telah muncul bulan purnama ke atas kami. Bijak orang Madinah ni, dia gelarkan Nabi ni bulan purnama. Bapa? Sebab dia cerah. Bulan purnama ni malam bulan penuh. Tergelar bitah. Cerah dengan bulan purnama. Kenal kau dak bulan purnama ni? Kenal. Dak pergi jalan banyak orang tepek bulan purnama ni. Nabi ni ibarat bulan purnama. Comelnya Nabi ni. Bandingnya tu. Sebab tu jangan duk marah ke bulan purnama ni. Bulan tu bandingnya kepada Nabi. Tala'al badru alaina
min saniyatil wada'. Nabi mari daripada celah bukit wada'. Wajib syukru alaina, kita wajib bersyukur. Syukurlah Nabi mari. Ma da'a lillahi da'. Selama mana ada orang seru ajak kita ikut dakwah Nabi ni, wajib kita terima. Tidak ada arti sambut maulud, sambut hijrah, Isra' Mi'raj, tiba-tiba tak ikut perjuangan Nabi. Tak jadi. Jadi kita tak boleh kata pelarian kepada Nabi kerana Nabi disambut dengan sambutan yang hebat oleh orang-orang Madinah. Pakat berebut, ya Rasulullah, singgahlah rumah hamba, singgahlah rumah hamba. Nah, begitulah Allah Ta'ala sebut orang-orang Madinah, orang Ansar ini memang layak dia digelar Al-Ansar. Itu penolong-penolong, itu Ansar. Dia tolong sungguh. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ni tu yang puji orang Madinah. Mereka menyediakan tempat, beri makanan, beri sesuatu yang menggembirakan orang Muhajirin. Kalau makanan tak banyak, mereka isar utamakan beri kepada tetamu, menggambarkan mereka sambut orang Muhajirin. Mereka sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bukan pelarian sebab disambut. Yang kelima ada kita sebut, kita tak boleh kata ni Nabi pelarian. Dia kata kerana orang Madinah ni sepakat melantik Nabi sebagai ketua mereka. Lantik Nabi sebagai ketua mereka. Kalau pelarian, tak ada pelarian. Mari negara kita ada yang mula Perdana Menteri. Balah. Tak ada lagi tu. Jadi kita boleh faham bahawasanya kalimah pelarian disebut kepada Nabi dan para sahabat ialah agenda barat orientalis yang nak merendah-rendahkan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda. Kita jangan guna kalimah tu, tak boleh. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, tak si panjang ni muka surga panjang dah tadi. Tak. Surga ni main lapan je surga saja. Tak apa, jaga-jaga sekali setahun. Saya nak sebut bahawa hijrah Nabi ni ada sebab yang besar, sebab yang utama sekali, iaitu Islam tidak sempurna dan tidak boleh dilaksanakan secara menyeluruh kalau Islam tidak ada negara dan tidak ada kuasa. Kalau Islam tidak ada negara yang berdaulat, maka agama Islam yang lengkap ini, yang syumul ini, nak buat atau boleh. Sebab tu Nabi hijrah. Dan kitab Fiqh Sirah bagi Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dia sebut tujuan utama hijrah Nabi ialah ditaksisi daulatil muslimah, ialah untuk mengasaskan sebuah kerajaan Islam. Tu hijrah. Hijrah ni ialah untuk biada kerajaan Islam. Kata ulama, Islam ni comel kerana dia daripada Allah, tapi tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya kalau tidak ada kerajaan yang berdaulat. Hanya 30% ya. Ajaran Islam ni hanya 30% kita boleh buat kalau tak ada kerajaan Islam. Kalau Islam ni hanya rukun Islam 5 tu, Nabi tak payah hijrah. Kalau Islam cukup dengan rukun 5 tu,
Ngucap Nabi ngucap Mekah, sahabat ngucap Mekah boleh. Semaya boleh semaya Mekah. Kalaulah cukup dengan rukun Islam 5, tak payah hijrah. Puasa boleh puasa Mekah. Nak keluar zakat boleh keluar zakat Mekah. Nak buat haji main-main Mekah dah. Itu rukun Islam 5. Bapa Nabi hijrah kerana tak lengkap kalau Islam tidak ada negara. Maka kewajipan kepada orang Islam mempunyai negara yang berdaulat, iaitu negara yang undang-undangnya ialah undang-undang Islam. Barulah dia bebas. Kalau tidak kan 70% ajaran Islam tak boleh nak buat. Kenapa? Kerana Islam tidak ada negara. Muamalah Islam, ekonomi Islam, diplomasi Islam tak boleh buat. Undang-undang Islam, undang-undang jenayah kriminal tak boleh buat. Kenapa? Islam tidak ada negara. Sebab itulah bila kita bercakap tentang hijrah, biasa apa kita faham hijrah ni nak bentuk sebuah negara Islam. Maka kita sekarang hijrah kita juga ke arah itu. Kita tak diminta dah hijrah ni tinggal tempat. Hijrah hissiyah dah. Hijrah maknawiyah. Tinggal tempat ni, tinggal daripada kapuk telipuk ni, hidup Kuala Lumpur tak wajib. Tak ada. Nabi kata la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Fa idza stunfirtum fanfiru. Tak ada hijrah dah lepas buka kota Mekah, tetapi yang ada ialah jihad dan niat. Itu ada sepanjang sampai kiamat. Jadi hijrah ni panjang. Hijrah yang ada sekarang ialah hijrah dalam bentuk maknawiyah. Warrujza fahjur tersebut. Surah Al-Mudaththir ayat 5. Dan maksiat adalah kamu hijrahkan. Hijrah meninggalkan maksiat. Dan surah Al-Muzammil Tuhan sebut ayat 10. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Hijrah yang kedua kita kena adalah ni ialah kena sabar di atas tuduhan. Orang kata gapo kita bila kita bawa Islam kena sabar. Tapi jangan sabar saja. Wahjurhum hajran jamila. Jangan duk sekali dengan puak-puak yang menyekap perjalanan Islam. Tak boleh. Hijrah meninggalkan jemaah yang salah. Hijrah meninggalkan kumpulan yang tak jelas perjuangan Islam. Itu wajib hijrah. Meninggalkan puak-puak yang tak faham lagu mana perjalanan Islam yang sebenar. Dia letak rebah tengah jalan situ, rebah tengah jalan sini. Nak buat Islam lagu mana? Ini ramai lagi ni. Ramai lagi yang tidak memahami bahawa kewajipan kita meninggalkan kumpulan yang salah dan berhijrah mari kepada kumpulan yang benar. Semua tersebut dalam ayat tu. Wahjurhum hajran jamila. Mutinggallah mereka puak-puak hak duk lawan Islam tu. Hak lawan Islam bukan hak kafir tu dak. Hak kafir tu jelas. Hajran jamila, iaitu tinggal dengan baik. Ai allazi la itaba lahu. Mu jangan duk caci maki mereka. Cuma tu hal larang tak selesai dengan buat ni. Sekata sabar, jangan duk sai dengan puak-puak yang meletakkan halangan-halangan kepada perjalanan Islam. Kita kena sama-sama berusaha menegakkan Islam sehingga terbentuk sebuah negara. Dalam konteks Malaysia ni
payuh lagi ni. Penat lagi kita ni. Penat-penat lagi. Nah, kita boleh tengok bahawasanya dulu pernah dibentang sebelum pilihan raya yang ke 14 baru ni, dalam Dewan Rakyat Parlimen, rang Undang-Undang 355 ada bentang dah. Ini penting kerana dia satu usaha yang akan membawa kepada taknin. Kita akan memperundangkan syariat Islam supaya Mahkamah Syariah lebih berbidang kuasa sehingga boleh menghukum dalam bahagian kriminal, bahagian jenayah. Lah ni tak boleh, banyak tak boleh, banyak dihalang kan tak ada kuasa. Bila pindah Akta 355 dibuat baru, sebelum diterima dia panggil rang undang-undang. Masa betul tu betapa ramai orang ahli parlimen hak Islam duk larang. Tak boleh. Sekak gini. Islam. Nah, puak ni kita kena tinggal. Kena tinggal nyai duk sekali dengan puak dia. Siapa suruh? Allah suruh. Mana? Surah Al-Muzammil ayat 10. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Oleh kerana dia ni nampak rupa seperti kita juga. Nah, tak sedar balah mana tinggal ya. Hijrah. Tak sedar aku apa ni. Orang nak buat Islam dia tak rebah tengah jalan. Tak boleh. Itu hijrah. Kalau mengikut Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata hijrah yang ada sekarang yang wajib ialah al-indimam ilal jama'atil muslimah. Kita kena tinggal mana-mana jemaah yang tidak Islam, wajib berhijrah untuk kita sertai jemaah Islam. Itulah ganti hijrah, seumpama ganti hijrah Mekah kepada Madinah. Dia kata menjadi wajib, barulah Islam itu kuat. Nak pindah akta ni dia kena 2/3. 2/3 ahli parlimen di Malaysia yang seramai 222 orang memerlukan sebanyak 148. Gak ada cemak mana lah ni. Baru ni dalam perbincangan di parlimen untuk bajet tambahan perbekalan, tika sikit ya, 100 belah dengan 100 ni. Tika 5 undi. Kerana 5 orang tak mari. Maknanya sikit sangat. Kita nak 148. Yang terakhir saya nak royak. Apa dia rahsia kekuatan Islam? Apa dia rahsia kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ialah bila Nabi hijrah, pertama Nabi membina individu-individu Muslim ini dengan pembinaan masjid. Nak ke arah negara Islam ni, biar masjid ni hidup, diimarahkan. Ni masjid ni pusat pendidikan, pusat ilmu, pusat persaudaraan, bukan pusat kegiatan segala kegiatan masyarakat. Center kepada mana-mana masyarakat berpusat di masjid. Sampai di Kuba Nabi buat masjid. Pada 8 hari bulan Rabiul Awal, hari Jumaat 12 Rabiul Awal, Nabi berjalan sampai di perkampungan Bani Salim. Nabi sembahyang Jumaat, maka terbina di situ masjid yang kedua, Masjid Al-Jumu'at. Petang sampai di Madinah, dia Yasrib, Nabi buat pula Masjid Nabawi. Kira-kira Masjid Nabawi ni masjid yang ketiga, masjid nombor 3. Ulama kata dalam masa 10 hari itu 3 butir masjid diasaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak fikir nak rumah dia dulu. Nabi tidak utamakan buat pembangunan kau jalan kau gapo. Dak. Yang paling penting bila kita nak membina masyarakat ialah pembinaan masjid dan pengimarahan masjid.
Nabi buat besar tuan-tuan Masjid Nabawi ni. Masa tu Islam tak ramai, Nabi buat besar dah. Ngah ni besar dia lagi. Masjid Nabawi Nabi buat. Nabi kata biar panjang kok ni 100 hasta, kok nu pun lebih kurang 100 hasta. Ukuran mudah kata Imam Zarkashi, dia kata lebih kurang sesah ni 100 orang. Tu Masjid Nabawi. Kemudian dia ada kok nu sebanyak 100 hasta pula. Setiap 3 hasta jadi 1 saf. Bermakna sah Masjid Nabawi tu 33 saf. Kali dengan 100 Maya Masjid Nabawi zaman Nabi mula 3,000 lebih tiap-tiap hari. 3,000 lebih. Kalau penuh 3,300 orang. Sebab tu Islam kuat. Kerana semua orang Islam, terutamanya lelaki-lelaki mukallaf ini, mari belakang masjid. Kita nak bercakap negara Islam, undang-undang Islam, masjid tak mari. Domai takbir kedai kopi. Takbir. Takbir. Nak jadilah ke mana? Masjid kena mari. Tu baru jalan. Sebab asas kepada pembinaan negara Islam ialah pembinaan masjid dulu. 3 butir masjid masa 10 hari. Nabi sanggup menumpai rumah orang. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Hampir 6 bulan. Siap masjid baru buat rumah dia. Kita ni jauh. Selagi tak siap rumah aku, biarlah masjid tak siap pun. Biar siap rumah aku dulu. Kita dah malam. Setengah tepat tu payah benar. Nabi bila nak masjid dia ni, Nabi tanya, tanah siapa ni? Katanya orang Madinah, ni tanah 2 orang anak yatim. Nabi kata saya nak jumpa dia. Kita nak masjid tempat tanah dia ni. Mari dua. Ya Rasulullah, saya nak buat masjid ni. Saya jual masjid ni. Kami nak pergi saja. Nak derma pisah bila budak. Ke balik lagi. Nabi kata tak boleh kamu ni budak lagi. Nak, saya sudah niat daripada Mekah lagi nak beli tanah nak buat masjid. Rupanya Nabi ni dia bawa duit dah. Duit ada dah dia bawa daripada Mekah. Duit ini dia niat lama dah. Dalam perancangan dia dah. Aku pergi Madinah, aku kena beli tanah, aku kena buat masjid. Nabi cedek. Tapi asal Masjid Nabawi tanah Nabi beli. Kalau kita bayangkan betapa banyak pahala Nabi, jutaan umat Islam semaya situ, boleh pahala ke Nabi sampai kiamat. Nah, derma untuk buat masjid. Lepas tu pakak para sahabat menderma. Bina masjid. Kalau lah ni pak kita ni di Kelantan nak cari mana masjid 3,000 orang semalam ni semaya. 3,000. Masjid Kota Baru tak siapa. Nah, Kelantan ni hebat dah. Tak ada 3,000 semalam ni. Mengajar Masjid Pasir Putih sejak 2008 lagi. Siapa lon? Kuliah mingguan. 700-800 orang gitu. Paling-paling ramai 1,000 orang. Nak cari 3,000, tak jumpa masjid di Kelantan 3,000 orang. Rakyat ramai ke tak? Ramai. Lepas tu gimana? Tak tahu. Jadi bila kita bercakap tentang pembinaan negara Islam, kita kena bercakap pembinaan masjid dan pengimarahan masjid. Tuan-tuan, kalau kita nak Islam ni bangkit semula, didiklah anak-anak kita dengan pendidikan masjid. Saya sebut dengan bahasa kita wajib memasjidkan anak-anak. Sebagaimana kita hantar anak-anak sekolah, anak-anak kita mengalami alam persekolahan, maka dia juga kena mengalami alam permasjidan. Masjid ni kena dua. Nah, kita kena memasjidkan masyarakat dan memasyarakatkan masjid. Biar peranan dia luas dan semua orang boleh mari ke masjid. Itulah yang Nabi buat. Sungguh pakak mari masjid. Nak bagi harta zakat, nak bagi masjid.
Kalau berim ada semula berim, tahu berim. Molek benar bagi masjid. Nah. Tak payah ceramah dah bagi masjid ni. Zaman Nabi bagi masjid, baitul zakat. Nabi bila pergi Badar, ramai orang sakit. Sahabat-sahabat tanya, "Nak mana hospital ni?" Buat tepi masjid. Bapa? Biar mudah orang mari masjid. Gapo-gapo Nabi kaitkan dengan masjid. Nak buat latihan perang depan masjid. Mesyuarat ahli majlis, mesyuarat kerajaan Madinah, mesyuarat dalam masjid. Khutbah, pidato perang Nabi di masjid. Tak salah. Bila kita bercakap tentang politik Islam, boleh di masjid. Bukan politik orang kafir. Politik Islam. Pelaksanaan pengurusan kerajaan Islam. Inilah kita sebut memasyarakatkan masjid, memasjidkan masyarakat. Jadi kita kena jadikan anak-anak kita mana boleh mari. Alhamdulillah, baru ni kita PKP mula-mula ke Allah penat 3 bulan. Tak menyebar setengah-setengah masjid tu. Tok imam pun takut nak mari tok bila sama Allah. Nak setengah-setengah masjid. Takut Qawi. Paklo ni ada takut Qawi. Bapa tak pergi masjid, Qawi dia kata. Qawi lagi orang penuh benar dah. Padahal dia jak gitu lagi tak mari. Islam nak kuat lagu mana makan masjid tak mari. Kalau boleh, kalau kita ada anak kau, cucu kau pakai bawa. Terutamanya malah orang mengajar. Nah, bawalah anak-anak. Supaya kita memasjidkan mereka. Zaman Nabi ni, wanita-wanita dia kata kita pikul anak tengah malam. Belum subuh. Pikul tak atas ni. Ada ayah pikul. Siapa kau dia kata macam burung gagak gitu. Tak kaya pula takut sejuk kepala anak ni. Tinggi. Bawa anak. Ibn Abbas kata ada di kalangan buat kita ni bawa anak ke masjid lepas subuh tambah tiap pula masjid. Adik kena baca hadis ni, kena ngapa Quran ni. Kalau tidak tak boleh makan pagi ni. Dia pendidikan masjid sungguh. Dia sekolah. Orang kita faham atas anak sekolah wajib, atas anak ke masjid. Setengah tu dia kata tak apalah, masjid ni tak ada orang nak samai, tak pergi masjid pun. Tok imam tak samai. Tok imam kata budak-budak semarilah serabut. Dak, Tok imam tak aja kata gitu. Pasal dia budak-budak sampai Nabi pun ada. Jarang-jarang dak. Tapi Nabi tidaklah sampai melarang sedemikian. Kecuali hak kecil sangat, tak payahlah. Dalam kitab Sahihul Bukhari, Imam Bukhari ini ulama hadis. Dia buat satu tajuk, Khurujus Sibyan ilal masajid wa qu'uduhum ma'ahum. Tajuk dia, keluar budak-budak ke masjid dan duduk dalam sah bersama orang tua. Boleh ke tak? Zaman Nabi ada dah. Dan kita Sahih Muslim pun ada. Kalau anak kita nakal sangat, dia kata kita bawa ke masjid, kita duduk bahagian tepi, dia duduk tepi kita. Atau sah ada tiap, duduk tepi kita. Dia boleh. Tidak kata putus sah lah, gapolah budak-budak. Sebab hari ini bosan tak belakang-belakang. Agaknya pakai gorang bawa dia nya. Maknanya kita kena ambil kaedah supaya anak-anak kita ni cinta masjid, minat masjid. Yang kedua, rahsia Nabi berjaya bentuk negara Islam ni, projek mega yang kedua Nabi buat ialah mempersaudarakan seluruh orang Islam. Aus Khazraj disaudarakan dengan Islam, bukan dengan bangsa. Muhajirin dan Ansar disaudarakan dengan Islam, bukan dengan bangsa, bukan dengan kabilah. Begitulah kita kena pakai baik molek. Kalau ada hak jenis panah kau air tak boleh kawan. Tak boleh petikai bayar. Tak. Islam tak kuat lah. Kena baik. Utamakan Islam. Kalau tak baik, nak dapat 2/3 148 ahli parlimen yang faham Islam, yang nak pada undang-undang Islam ni, tak akan berjaya. Hak ni kata kawan tak boleh dengan dia tu, tak boleh. Bagai lopak kata. Dah.
Sudah. Jadi kena cari untuk kepentingan Islam berada di hadapan. Jadi pimpinan-pimpinan memikirkan bagaimana orang Islam, terutamanya orang Melayu, mesti bersatu. Bila bersatu padu Aus Khazraj, Muhajirin dan Ansar, maka ekonomi Madinah, ekonomi yang dikuasai oleh golongan minoriti ketika itu orang luar, kembali dimonopoli semula oleh orang Islam, orang penduduk besar Madinah ketika itu. Barulah Islam kuat. Projek mega ketiga setelah dia buat dua perkara asas tadi, barulah Nabi buat Sahifatul Madinah, undang-undang kerajaan Islam Madinah. Barulah ditakninkan undang-undang Islam kerajaan Madinah. Dia ada negara Islam yang berdaulat. Insya-Allah dengan kita bicara sebanyak malam ni tentang hijratul Rasul dan hikmah-hikmahnya, kita boleh ambil pengajaran. Insya-Allah saya mengharapkan masjid yang begitu indah ini, comel benar dah kawasan ni, nak lawak ni payah kat dah ni kawasan ni. Nah, agak-agaknya pembinaan masjid ni dapat siap dengan cepat, nak pakat bantulah. Dan malam ni pun Menteri Besar kiri cik hak minta baru ni, amat tolong bawa YB Sakradi, dia kata tolong bagilah pada Tok Imam. Yang amat berhormat Menteri Besar, bila pihak masjid pohon dia bagi 50,000 ni, ada cek amat bawa untuk masjid ni malam ni. Jadi kita pakat tolonglah biar cepat siap, dan di waktu yang sama kita pakat imarahkan masjid ni dengan sebaik-baiknya. Insya-Allah dia menjadi pusat khidmat masyarakat yang paling baik, tempat kita membawa rahmat berkat balik ke rumah kita. Inilah generatornya, dan ibu apinya duduk sini. Nak ada rahmat banyak di rumah, mengambil sini waklik di rumah. Nak ada berkat banyak di rumah, mengambil masjid waklik di rumah. Ni tempat dia duduk sini. Insya-Allah dengan sedikit sebanyak perbincangan kita malam ni, kita sama-sama membulatkan tekad untuk sama-sama nak patuh kepada dan mengikuti jejak langkah perjuangan Nabi ini. Insya-Allah kita akan berjaya dunia dan akhirat. Itulah sahaja sedikit sebanyak apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Lemah kurang saya minta maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.